Okay, baik, kita sambung lagi untuk sesi yang kedua. Sesi yang kedua sesi yang kedua kita nak membincangkan berkenaan dengan apa itu pedagogi. Apa itu pedagogi? Dia tak keluar pula. Pedagogi ialah satu seni pengajaran yang melibatkan penggunaan kaedah dan teknik mengajar. Yang mana kita nak mengajar, kita mesti menggunakan kaedah dan teknik mengajar. Kaedah dan teknik mengajar. Contohnya kalau teknik inquiry, kaedahnya ialah bagaimana inquiry itu, teknik inquiry itu, kaedah ni macam ni, kaedah cara. Teknik inquiry. So, bagaimana cara cikgu nak bagi kanak-kanak guna teknik inquiry itu supaya sesi PDP dapat berjalan dengan lancar. Contohnya ialah cikgu bagi satu tugasan inquiry, pengenemuan kepada pelajar berkenaan dengan cacing. So, pelajar balik, dia cari sendiri maklumat tu. Tu cara. Pelajar tu balik, cikgu cerita kat pelajar cara nak buat inquiry penemuan. Pelajar balik, tanya mak tentang cacing kat mana dapat, dan ajak mak ataupun ayah pergi cari cacing, tengok abdomen, tengok tempat dia tinggal kat mana. Itu kaedah. Teknik inquiry. Kaedahnya pelajar tu buat. Macam mana pelajar tu buat inquiry penemuan tu? Dengan mak dia, dengan ayah dia, dia pergi cari cacing. And then dia datang sekolah, dia kongsi maklumat yang dia dapat hasil daripada inquiry penemuan yang dia buat. Baik, itu pedagogi. Pedagogi juga sebagai ilmu pendidikan ataupun kaedah mengajar. Dia ada satu lagi iaitu andragogi. Andragogi ni lebih kepada pensyarah mengajar pelajar yang lebih besar lah. Kalau pedagogi ni dia lebih kepada guru mengajar kanak-kanak prasekolah, sekolah rendah. Tapi andragogi ni dia lebih kepada bagaimana kita mengajar orang yang lebih dewasa. Macam universiti, kita menggunakan kaedah andragogi, kuliah. Kuliah session tu andragogi. Ini satu ilmu pendidikan yang mana ia perlu kepada seseorang yang bergelar pendidik. Dia mesti tahu ilmu ni. Ini basic lah. Basic nanti you baca sendirilah. Yang ni pedagoga ni daripada apa semua ni basic. Ini contoh. Ini pedagogi yang menarik akan dapat memberi input yang berkesan kepada orang yang belajar, pada kanak-kanak yang belajar, orang dewasa yang belajar. Kalau kita tak kena cara ataupun teknik yang digunakan, maka sesi PDP kita tak berjaya. Contohnya kita nak mengajar kanak-kanak mengeja. Kita terus masuk dah ajar mengeja. Kanak-kanak tak kenal pun mana satu huruf A, mana satu huruf B, mana satu huruf C, D. Tapi kita terus ajar mengeja. So, memang takkan dapat sesi pengajaran tu takkan berjaya dan kanak-kanak tak dapat mengeja. Kerana kita tak guna teknik yang betul untuk mengajar. Pedagogi melibatkan kajian mengenai proses pengajaran, bukan pengajaran dan pembelajaran. Pengurusan bilik darjah, organisasi sekolah dan juga interaksi di antara guru dan pelajar. The art of teaching is the art of existing discovery. Mark Van Doren. Apa dia kata tu? Dia kata seni mengajar ini adalah sesuatu yang existing discovery. Satu benda yang boleh membantu kita untuk membentuk satu sesi ataupun proses mendapatkan ilmu yang lebih baik. Pedagogi boleh dihuraikan sebagai salah satu bidang ilmu pendidikan yang berkaitan dengan kajian secara saintifik atas prinsip-prinsip dan kaedah mengajar melalui proses pengajaran yang optimum. Maksudnya ialah pedagogi ini adalah satu bidang ilmu pendidikan yang mana kita mengkaji secara saintifik
atas prinsip-prinsip dan kaedah mengajar. Mengkaji macam mana? Mengkaji di sini bukan buat kajian, tetapi ialah menilai orang yang kita mengajar tu, dia faham ke tak faham, dan kita menilai serta kita gunakan prinsip-prinsip dan kaedah mengajar yang bertepatan, supaya apa yang kita nak ajar tu kita dapat beri yang terbaik dan dia dapat faham apa yang kita cuba sampaikan. Teachers plant seeds of knowledge that grow forever. Okay? Ini kata-kata motivation lah, kata-kata semangat untuk korang ambil sebagai satu inisiatif dalam diri korang untuk terus berjaya lah. Bantuan banyaknya. Okey, apa itu pengajaran? Ni semua keluar dalam final exam tau. So kena beware dan perlu hafal. Tapi final exam pun lembut lah kan. Apa itu pengajaran? Pengajaran ialah aktiviti atau proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu, pengetahuan atau kemahiran tertentu. Ia melibatkan perancangan, pengelolaan, penyampaian, bimbingan dan penilaian. Baik. Okay, definisi pengajaran dulu. Pengajaran ialah aktiviti atau proses berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan ataupun kemahiran tertentu kepada seseorang. Kalau kita ajar mekanik, kita ajar berkenaan dengan kemahiran macam mana nak buka tayar, nak buka enjin. Tapi kalau bidang pendidikan kanak-kanak ni, kita nak ajar berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Kanak datang ke sekolah tak kenal ABC, dia balik dia boleh kenal ABC. Dia datang, dia tak pandai mengeja, dia balik dia boleh mengeja. Okey, proses penyebaran ilmu dalam pengajaran. Pengajaran ialah aktiviti yang meliputi pengajaran guru dan pembelajaran. Ini sambungan kepada definisi pengajaran tadilah. Okey, iaitu aktiviti yang meliputi pengajaran guru dan pembelajaran pelajar lah. Takkan pembelajaran guru. Okey, guru yang mengajar, pelajar yang belajar. Kan? Pengajaran juga ditaksirkan sebagai suatu proses ataupun komunikasi, interaksi, sains dan seni. Ini belakang tu ada huraian, nanti kita lihat. Okey, ini proses pengajaran. Okey, lihat dia merancang. Merancang ni lah dia ada apa nama ni? Lesson plan, rancangan pengajaran harian bagi prasekolah, rancangan pengajaran aktiviti bagi taska. Kat sinilah kita rancang nak guna teknik mana, kaedah mana, strategi mana, pendekatan mana. Dan dah rancang complete set dalam lesson plan. Terus pergi kepada pelaksanaan mengajar. Okey, masuk kelas, aplikasikan lesson plan tadi dan mengajar lah. Mengajar. Lepas kita mengajar, kita buat penilaian. Penilaian ni biasa kalau perang kita buat dekat bahagian hujung. Okey, kita buat sesi soal jawab ataupun kita buat lembaran kerja, kita tengok pelajar faham tak apa yang kita ajar. Kalau dia faham, dia mampu buat. Kalau dia faham, dia mampu jawab apa yang kita tanya. Biasanya kita buat macam tu lah. Kalau cikgu perang ni, kita buat macam tu lah. Okey. Dah nilai, kita akan dapat hasil penilaian kan? Contohnya, pelajar kita mengajar ABC, pelajar tak dapat ingat ABC. Jadi kita dapat hasil tu, hasil penilaian kita, pelajar tak dapat ingat ABC dan dia tak dapat tulis. So, hasil daripada maklumat yang kita dapat daripada penilaian itu, kita keluarkan satu maklum balas, kita baiki balik. Contohnya, pelajar kurang ataupun pelajar tidak kenal ABC kerana guru tidak mengajar ABC secara nyanyian ataupun lebih menarik. Jadi guru baiki dalam ni nampak tak saya punya arrow ni, dia record tau. So guru baiki balik dalam perancangan sesi PDP, dia mengajar langkah yang pertama dalam lesson plan, dia mengajar ABC menggunakan kaedah nyanyian A, B, C, D, E, F, G, H, I.
JKLM. So menyebabkan pelajar dapat ingat susunan ataupun rentak ABC tadi tu. Bulan puasa ni tak nak mengajar banyak-banyak lah. Sakit tekak. Malam nanti boleh sebab boleh minum air. So saya rasa cukup untuk 2 session pagi ni dengan video ni. Banyak lagi tahu dia 45 ataupun 46 slide. So ni baru slide yang keberapa saya tak sure. Kita akan sama lagi untuk sesi-sesi yang akan datang. Cuma nak habiskan slide ni dulu. Bila kita dah dapat maklumat, kita repair dalam perancangan. Guru mengajar ABC melalui nyanyian. Dan lakukan pelaksanaan lagi, mengajar lagi dan buat penilaian lagi. Tengok macam mana. Kalau penilaian tu dah okey, kekalkan lah untuk sesi pengajaran ABC tu dengan teknik itu. Ataupun kita tukar kepada teknik-teknik yang lebih menarik. Supaya pelajar akan dapat belajar dengan baik. Okey, pengajaran sebagai satu bidang komunikasi. Yang ni dalam slide ni tadi. Ni komunikasi atau interaksi. Yang ni proses pengajaran. Yang ni komunikasi ataupun interaksi. Bagaimana kita katakan pengajaran sebagai satu bidang komunikasi atau interaksi? Iaitu bila kita mengajar, maka akan adalah hubungan interaksi antara guru dan murid. Dia tak ada orang mengajar seorang-seorang. Macam saya sekarang ni, saya sedang mengajar seorang-seorang dan membosankan. Tahu, PKP nak buat macam mana kan? PKP. Terpaksalah mengajar. Dia tak ada roh sebenarnya kalau kita mengajar secara macam ni. Tapi nak buat macam mana sebab PKP dan sesi PDP pun perlu diteruskan. So kita terpaksa mengajar dalam keadaan yang seperti ini. Tak apalah. Kita dah mengajar sebelum ni dalam kelas. Sesi-sesi kita dalam kelas. Sesi-sesi sekarang ni kita ajar macam ni lah. Okay. Sebagai satu bidang komunikasi iaitu interaksi antara guru dan murid. Okay. Interaksi ada dua hala. Iaitu guru mengajar, murid belajar, murid bertanya, guru membalas. Ataupun guru bertanya, murid menjawab pun sama juga. Okey. Guru mengajar, murid belajar. Interaksi dua hala. Murid tanya, guru jawab apa yang murid tanya. Itu juga sesi interaksi dan komunikasi. Okey, maknanya pengajaran ni bukan sekadar mengajar ya. Dia ada interaksi, ada komunikasi juga. Okey. Komunikasinya dekat murid tanya, guru jawab, guru ajar, murid belajar, murid dengar. Okey. Ini sepindah lalu. Okey, pengajaran sebagai satu bidang sains. Macam mana pula pengajaran satu bidang sains ni? Tadi komunikasi interaksi. Lepas tu proses. Lepas tu sini dia kata pula pengajaran sebagai satu bidang sains. Macam mana pula? Okey, scientific ataupun bidang sains di sini merupakan sesi pengajaran bercorak saintifik. Iaitu prinsip dan kaedah pengajaran yang efektif telah dikaji dan diuji oleh pakar pendidik. Maknanya, teknik pengajaran secara bercerita, secara nyanyian, teka-teki, simulasi, sosiodrama, itu semua teknik-teknik itu nak dikeluarkan kepada bidang pendidikan kanak-kanak adalah satu teknik bukan yang direka-reka, tetapi teknik yang telah diuji dan diiktiraf bahawa sesi pengajaran sambil bermain seperti mana yang Montessori keluarkan lah model Maria Montessori tu, iaitu belajar sambil bermain menggunakan teknik menyanyi. Okey, ingat tak lagu cerita Along dulu kan, Siti Sifi, satu darab satu satu. So itu kaedah nyanyian. Di mana kaedah nyanyian dah digezetkan, dah dikeluarkan bahawa dapat membantu sesi pengajaran secara efektif. Bukan main-main. Kan? So, pengajaran juga kat sini bukan dia nak cerita tentang mengajar sains. Tapi dia nak cerita tentang kaedah kita mengajar dan prinsip kita mengajar itu merupakan satu kaedah ataupun prinsip ataupun teknik yang telah diuji oleh pakar pendidik. Yang mana ia bercorak saintifik. Ada juga dalam bidang sains kanak-kanak kan. Kita belajar dari ulat jadi kepompong. Kita mengajar kanak-kanak tentang cacing, abdomen. Kita mengajar tentang tanaman yang disiram satu, yang tidak disiram satu, yang kena cahaya matahari satu dan yang tak kena cahaya matahari satu kan. Itu juga berbeza. Okey, kita berhenti dulu kat sini. Kita sambung lagi untuk sesi-sesi yang akan datang. Okay, jumpa lagi untuk sesi yang ketiga malam ni lah kot. Ya. Dah kering tekak dah. Okey, bye-bye.